Terima kasih. Iran berpecah belah selepas rundingan ditolak pada hari pertama akibat permintaan tidak masuk akal daripada puak keras rejim. Rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran bermula di Switzerland di bawah tekanan maksimum. Tetapi rejim Iran cuba menjadikan hari pertama sebagai teater diplomatik. Delegasi itu muncul di Resort Burgenstock, berhampiran Tasik Lucerne. Tetapi puak keras yang berkait dengan pengawal revolusi jelas menunjukkan mereka tidak mahu rundingan sebenar mengenai program nuklear. Mereka mahu membeli masa, mengekalkan tekanan di Selat Hormuz dan menggunakan Lubnan sebagai alasan untuk memburukkan lagi krisis itu. Masalahnya ialah Trump menganggap hari itu sebagai permulaan tempoh 60 hari dan meletakkan kiraan itu di atas meja. Sementara itu, rejim Iran sendiri mula berpecah secara terbuka. Seorang ahli parlimen garis keras bercakap mengenai dokumen rahsia di televisyen negeri. Siaran itu terganggu, stesen penyiaran mencetuskan reaksi dalaman dan skandal itu mendedahkan pergaduhan antara kerajaan, parlimen, ulama dan tentera. Pada masa yang sama, kapal-kapal di Selat Hormuz mula menghadapi tuntutan baharu. Israel memberi amaran bahawa mereka tidak akan keluar dari zon keselamatan di Lubnan. Dan Trump mengancam akan bertindak balas dengan lebih tegas jika Iran terus menggunakan sekutu bersenjatanya untuk mencetuskan provokasi di rantau itu. Apa yang cuba disembunyikan oleh pengawal revolusi? Kenapa rundingan tersekat pada hari pertama? Bagaimana rejim yang berjanji untuk mengawal keadaan akhirnya mempamerkan kekacauan di hadapan dunia? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Perbincangan di Switzerland diatur untuk membuka fasa selama 60 hari sehingga kemungkinan perjanjian yang lebih luas antara Amerika Syarikat dan Iran. Delegasi Amerika tiba bersama naib Presiden J.G. Vance selain Steve Witkoff dan Jared Kushner dalam usaha untuk mengubah memorandum yang ditandatangani beberapa hari sebelum itu menjadi komitmen yang praktikal. Qatar dan Pakistan masuk sebagai perantara, cuba untuk mengekalkan rundingan yang sudah pun tercemar oleh krisis di Selat Hormuz dan serangan yang berkaitan dengan Hizbullah di Lubnan. Iran tiba dalam keadaan berpecah. Kerajaan ingin menunjukkan kehadiran di peringkat antarabangsa, tetapi pengawal revolusi Islam dan sekutunya tidak mahu menyerahkan perkara utama, yaitu program nuklear. Strategi Iran adalah untuk hadir di meja rundingan, mengurangkan berat politik perbincangan, dan cuba menganggap semuanya sebagai perbincangan teknikal. Pada hakikatnya, Tehran ingin memberitahu dunia bahawa mereka sedang berunding, tetapi tanpa menerima rundingan yang benar-benar penting. Disitulah kelemahan mula kelihatan. Apabila rejim perlu pergi ke Switzerland semata-mata untuk berpura-pura berbincang, sedangkan tenteranya sendiri mensabotaj suasana di laut, mesej itu bukan lagi diplomasi, tetapi menjadi tanda kehilangan kawalan. Perkara yang paling serius berlaku di Selat Hormuz. Rejim Iran sekali lagi mengancam pelayaran dan mengenakan syarat untuk laluan kapal. Logik yang digunakan oleh pengawal revolusi adalah mudah. Jika mereka tidak boleh mengenakan tol semasa tempoh gencatan senjata, mereka akan mencipta halangan birokrasi. Kapal-kapal perlu memohon kebenaran 48 jam lebih awal, memberikan maklumat hubungan yang sah, menunggu analisis, dan mengikuti laluan yang ditetapkan oleh pihak Iran. Ini bukan keselamatan maritim yang biasa. Masalahnya ialah Trump tidak menerima pemerasan itu sebagai satu langkah diplomatik. Dia membalas dengan mengatakan bahawa tidak akan ada sebarang charge di selat itu selama 60 hari dan turut memberi bayangan bahawa Amerika Syarikat mungkin akan mengambil peranan sebagai penjamin laluan tersebut sekiranya perjanjian itu gagal. Trump meningkatkan nada kerana dia faham taktik itu. Tehran mahu menggunakan jeda dalam permusuhan untuk mengumpul semula kekuatan tetapi tanpa melepaskan senjata politik yang telah mereka pegang selama beberapa dekad. Rejim itu mahukan kelegaan, wang beredar, minyak kembali, aset yang dibekukan dilepaskan dan masa untuk menyusun semula cabang ketenteraan mereka. Cuma syarat Amerika berbeza, mengurangkan ancaman, membuka semula laluan, mengekang sekutu bersenjata dan membenarkan kemajuan sebenar dalam perbincangan nuklear. Krisis dalaman itu muncul dengan lebih memalukan lagi di televisyen negeri Iran. Mahmud Nabhavian, ahli parlimen yang berkaitan dengan Aladura, mendedahkan surat menyurat yang didakwa.
Sulit dan menuduh pihak-pihak dalam rejim sendiri telah melampaui batas dalam rundingan. Temu bual itu telah dipotong, arsip dikeluarkan dari siaran, dan stesen penyiaran kerajaan mengklasifikasikan insiden itu sebagai pelanggaran undang-undang. Reaksi berlaku dengan pantas kerana rejim tahu bahaya pergaduhan dalaman menjadi tontonan umum. Dalam pemerintahan diktator, masalahnya bukan sekedar kandungan yang bocor, masalahnya ialah rakyat sedar bahawa para pemimpin saling menuduh antara satu sama lain sambil berpura-pura bersatu. Kejadian ini mendedahkan kekosongan di tengah-tengah kuasa Iran. Di satu pihak, terdapat tokoh-tokoh yang mahu mengekalkan rundingan agar ekonomi dapat diselamatkan dan mengelakkan konfrontasi langsung yang baru. Di pihak satu lagi pula, terdapat kumpulan yang berkait rapat dengan pengawal revolusi dan golongan garis keras yang lebih suka mengekalkan negara dalam suasana perang berterusan kerana dalam keadaan sebegini mereka lebih berkuasa, lebih banyak menangkap, lebih banyak mengawal dan lebih mudah mengalihkan perhatian rakyat. Pengawal revolusi bukan sekadar satu pasukan tentera, ia telah menjadi kuasa selari di dalam negara Iran sendiri. Mereka mengawal senjata, pengaruh politik, perniagaan, pelabuhan, milisia dan sebahagian daripada sistem penindasan. Apabila kumpulan ini bertembung dengan kerajaan awam, seluruh rejim akan bergoncang. Peseskian cuba mempertegas ucapannya supaya tidak kelihatan lemah di hadapan tentera. Presiden Iran menyatakan bahawa Tehran tidak berniat untuk membina bom nuklear, tetapi beliau juga berkata beliau tidak akan melepaskan hak untuk memperkayakan uranium. Ayat ini meletakkan rundingan dalam satu perangkap. Kerajaan Iran meminta kepercayaan, tetapi masih mengekalkan perkara yang paling sensitif di atas meja, iaitu mereka mahu jaminan ekonomi tanpa menyerahkan jaminan strategik. Mereka mahu pelepasan sekatan tanpa melepaskan mekanisme yang menakutkan rantau ini. Pendidikan Israel menjadi lebih tegas pada masa yang sama. Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan bahawa pasukan Israel tidak mempunyai sekatan untuk bertindak terhadap ancaman di Lubnan dan kawasan sekitarnya. Akan berakhir meninggalkan zon keselamatan di selatan Lubnan. Netanyahu juga mengarahkan tentera untuk bertindak balas dengan tegas terhadap serangan Hezbollah. Pandangan Israel ialah gencatan senjata tidak boleh dijadikan perisai untuk militan pro-Iran menyusun semula kekuatan mereka. Isyarat ini adalah amaran keras kepada Teheran. Jika pengawal revolusi cuba menyelamatkan pengaruh mereka dengan menggunakan Hezbollah sebagai kepanjangan tangan di luar, Israel akan terus bertindak. Lubnan kini menjadi sebahagian daripada kebuntuan kerana Iran menggunakan sekutu bersenjata sebagai lanjutan kepada kuasa mereka sendiri, como extensão de sua própria política. Trump menyedari perkara ini dan menuntut supaya tindakan proksi-proksi ini dihentikan. Mesej Amerika adalah bahawa Iran perlu mengawal sekutu-sekutunya di Lubnan atau berdepan dengan tindak balas baharu. Tekanan ini mengubah suasana di meja rundingan. Ia bukan lagi sekadar perbincangan tentang sentrifug, pengayaan dan pemeriksaan. Ia adalah satu tuntutan terhadap seluruh sistem pemerasan serantau yang dibina oleh Teheran. Sejarah membantu untuk memahami apa yang sedang berlaku. Sejak 1979, rejim Iran telah belajar untuk bertahan dengan mencipta musuh luar, menindas penentang dalaman dan menjual penentangan sebagai proyek nasional. Pengawal revolusi berkembang dalam model ini. Ia lahir sebagai pasukan ideologi, kemudian menjadi mesin ketenteraan, dan seterusnya menjadi kuasa ekonomi serta politik. Semakin banyak krisis, semakin besar pengaruhnya. Tetapi kini tekanan luar datang serentak dengan perebutan kuasa dalaman. Rejim itu perlu berunding untuk terus bertahan, tetapi pengawal revolusi bimbang akan kehilangan kawalan jika rundingan diteruskan. Beberapa kediktatoran lain juga pernah melalui saat-saat yang serupa. Kesatuan Soviet mula berpecah apabila golongan elit menyadari bahwa sistem itu tidak lagi memberikan kestabilan. Venezuela menggunakan retorik revolusi sambil memusnahkan ekonomi dan institusi. Kuba menjual naratif ketahanan selama beberapa dekad, tetapi terpaksa membuka ruang ekonomi apabila realiti menjadi semakin sukar. Iran juga mengikuti logik yang sama. Mereka melaungkan kedaulatan, tetapi bergantung kepada rundingan. Mereka mengancam perang, tetapi mencari kelegaan. Mereka bercakap tentang perpaduan, tetapi memotong ahli parlimen secara langsung apabila pergaduhan dalaman tidak dapat dikawal. Perbezaannya sekarang ialah Trump menggunakan tekanan dan had masa. Tempoh 60 hari itu bukan sekadar kalender diplomatik. Ia adalah satu cara untuk menghalang Teheran daripada menukar perbincangan menjadi penangguhan yang tidak berkesudahan. Rejim Iran memang pakar dalam melengahkan masa.
Mereka setuju untuk bermesyuarat, ubah agenda, cipta syarat, salahkan Israel, tuduh Amerika Syarikat, lengahkan pemeriksaan, tuntut kelebihan ekonomi dan kemudian kembali ke permulaan. Teori pengawal revolusi sentiasa adalah untuk bertahan mengikut masa. Donald Trump cuba melakukan sebaliknya, meletakkan masa menentang mereka. Reaksi rakyat Iran menunjukkan bahawa tekanan itu berjaya. Jika kepimpinan bersatu, televisyen kerajaan tidak akan memotong ahli parlimen semasa temu bual secara langsung. Jika program nuklear itu hanya untuk tujuan awam dan telus, Teheran tidak akan menganggap pengayaan uranium sebagai garis merah yang tidak boleh disentuh. Setiap perkembangan baru dalam krisis ini menunjukkan ke arah yang sama. Pengawal revolusi sedang cuba mempertahankan rejim dengan kekerasan, tetapi kekerasan itu sendiri sedang membuka retakan. Trump telah menetapkan tarikh akhir. Israel memberi amaran bahawa mereka tidak akan berundur dan sayap tentera Iran menunjukkan bahawa mereka tidak akan menerima kehilangan kuasa tanpa bertindak balas. Krisis itu tidak berakhir di Switzerland. Ia mula menunjukkan bentuk sebenarnya di sana. Hari pertama perbincangan itu mendedahkan kelemahan rejim yang cuba kelihatan kebal walaupun sedang reput dari dalam. Pengawal revolusi mungkin boleh mengawal senjata, kapal, milisia dan propaganda. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan perkara yang paling penting. Iran datang ke meja rundingan dalam keadaan berpecah, tertekan dan tidak berani untuk menjalankan rundingan secara jujur. Saya Milson Alves Global dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.